أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan yang berbaki, kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, dan juga dengan nikmat kesihatan serta masa lapang. Juga pada waktu ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing, di hadapan laptop ataupun di hadapan smartphone masing-masing. InsyaAllah kita akan berkongsi, iaitu untuk tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini, terlebih dahulu kita share link live Facebook pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita boleh turut serta dalam pengajian pada pagi ini, insya-Allah. Sebelum tu saya minta kerjasama, komen siapa yang dah turut serta dalam live sampai waktu ni, tolong komen suara saya dan latar belakang ni clear tak? First time nak buat kat sini ni. Kalau clear, kita boleh teruskan lah. Clear tak? Saya nak check sat. Kalau clear, kita boleh teruskan. Okey, sat. Nak share kat grup Facebook. Okey. Okey, kalau kalau live ni okey, boleh komen okey, nanti kita teruskanlah pengajian kita ni. Baik. Untuk rujukan pada pagi ni, insya-Allah kita akan tadabbur surah An-Nazi'at bermula ayat ke-27 sampai ayat ke-33. Surah An-Nazi'at daripada ayat 27 hingga ayat ke-33, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang komen. Alhamdulillah kata jelas, Melaka clear Ustaz. Okey, Pak Ramah pun kata jelas. Alhamdulillah. Baik, jadi saya kira nota pun dah ada. Cuma hari ni saya bagi advance sikit. Selalunya saya hanya sebut ayat Quran, kemudian kena cari kan. Jadi dia makan masa. Tapi Alhamdulillah saya ada sedikit kelapangan. Saya buat siap-siap. Saya akan paparkan pada slide lah, pada video ini boleh tengok. Tapi kena catatlah dalam nota tu, kena catat surah apa, sekian. Jadi tak perlu dah, kali ni tak perlu dah nak belik-belik surat berapa dan sekian. Baik, kalau masing-masing dah ready, insya-Allah pertama sekali cuba rujuk mushaf masing-masing.
iaitu pada muka surat 584, iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat ke-33. Baik. Jadi kalau semua dah ready, pertama sekali marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah boleh terus rujuk pada muka surat 584, iaitu pada surah An-Nazi'at. Kita mulakan pada pagi yang mulia ini dengan membaca ayat ke-27 hingga ayat ke-33 daripada surah An-Nazi'at. InsyaAllah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada langit yang telah dibinanya kukuh? Dia telah meninggikan binaannya, lalu disempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Daripadanya, yakni daripada bumi itu, dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung ganang dipasakkan olehnya dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk haiwan-haiwan ternakan kamu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk permulaan ini, marilah sama-sama kita perhatikan pada ayat yang pertama, iaitu ayat ke-27. Sekarang masing-masing boleh lihat pada paparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah penciptaan kamu, antum asyaddu khalqan, lebih hebat, amis sama, daripada penciptaan langit yang telah dibinanya kukuh? Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam keadaan
dimulakan ayat ini dengan soalan. Kenapa saya sebut ia dimulakan dengan soalan? Cuba perhatikan kalimah yang mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah kalimah hamzah. Tengok kalimah antum tu ada dua hamzah. Kalimah antum tu dia ada dua hamzah. Hamzah yang pertama tu adalah hamzah yang disebut sebagai isim istifham. Isim istifham dalam bahasa Melayu kata tanya, soalan. Sebab hamzah itu berasal daripada kalimah hal yang menunjukkan pada maksud adakah, ataupun boleh disebut dengan terjemahan apakah. Jadi ulama tafsir menyebut hamzah yang berada di permulaan ayat 21 ini ialah ayat ataupun kalimah yang dimulakan dengan istifham taqriri ataupun istifham taubihi. Boleh buat catatan, nak tulis Rumi pun boleh, nak tulis Arab pun boleh. Istifham taqriri ni maksudnya soalan yang berbentuk penetapan. Soalan yang berbentuk penetapan ataupun soalan yang berbentuk untuk memperlekehkan sesuatu. Kalau bahasa mudah lah. Ayat ni kalau kita faham, sebenarnya Allah nak cakap kepada mereka yang tidak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan, yang masih lagi tak percaya, masih lagi tak mau ikut apa yang diperintahkan, dan tak percaya adanya hari berbangkit, adanya kehidupan selepas mati ni. Jadi Allah datangkan ayat yang seumpama ini untuk apa ni? Supaya mereka ni berfikir. Bahasa mudahnya, cuba kamu tengok, kamu ni manusia ni dengan langit, mana lebih hebat pada sudut penciptaan? Itu maksud dia. Jadi soalan yang macam ni adalah soalan yang berbentuk penetapan. Sudah pastilah langit tu lagi hebat. Subhanallah, berada di bahagian atas. Kita dongak saja ke atas, semua tu namanya langit. Masya Allah. Dan dalam keadaan itu, adakah manusia memikirkan? Baik, tak apa, nanti saya akan bahas sekali lagi perkara tersebut. Jadi pada ayat ini, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, antum asyaddu khalqan amis sama, kan? Asyaddu ni dia nak menunjukkan kepada maksud lebih, kan? Yang mana lebih hebat, yang mana lebih besar kalau kita nak terjemah dia. Khalqan ni maksudnya penciptaan, kan? Dari sudut ciptanya manusia. Mana kalimah manusia dalam ayat ini? Baik, kalimah manusia yang pada ayat ini ialah terletak pada kalimah antum, kan? Antum ni dia adalah domir. Domir merujuk kepada, maksud antum ialah kamu semua. Kamu semua tu siapa? Kamu semua itu adalah manusia, khususnya yang ingkar kepada hari kebangkitan. Jadi bila Allah tanya seperti ini, maka Allah sebutkan yang langit itu yang telah dibinanya kukuh. Masya Allah. Maka di sini persoalannya sama-sama untuk kita perhatikan. Sekarang ni, siapa lagi hebat? Langit ke manusia? Kalau tanya macam tu, sudah pastilah hari ni, kan, berapa banyak manusia, berapa ramai manusia yang setiap hari dilahirkan, kan? Adanya kelahiran dan ada juga adanya kematian. Maksudnya proses ataupun produktiviti manusia itu adanya perkahwinan, adanya kelahiran, begitu. Maksudnya anak manusia tu sentiasa bergenerasi. Dan perkara tu boleh dieksperimenkan. Kenapa berjadinya manusia? Sebab adanya hubungan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Tapi hari ini bila sebut tentang langit, kan, subhanallah, dalam Quran Allah sebut langit ini ada, Allah ciptakan berapa lapis? 7 lapis, subhanallah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua Allah sebut apa? Kan? Bi ghairi amalin tarawnaha.
Allah tinggikan binaan langit ni tanpa ada tiang. Hari ni kita boleh lihat dengan mata kepala kita, sememangnya langit itu diciptakan berada di bahagian atas yang tidak ada tiang. Seolah-olah ianya tergantung. Yang tu saja pun kita pening, jenuh nak memikirkan macam mana langit ni boleh berada di bahagian atas sedangkan tidak ada yang menopang. Subhanallah. Maka sebab itu di sini saya terpanggil untuk sama-sama kita tadabbur pada ayat ini. Kenapa Allah nak kaitkan penciptaan langit dengan manusia? Baik. Perhatikan. Yang pertama sekali, kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ghafir. Baik, kalau kita rujuk Al-Quran, tak jumpa surah Al-Ghafir, boleh buka surah Al-Mu'min. Sama aja. Ada dua nama. Ada setengah mushaf disebut dengan nama Al-Mu'min, tapi ada setengah mushaf disebut dengan Al-Ghafir. Jangan terkejutlah, tapi maksud surah yang sama. Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah sebut jelas dah ni, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar. Akbar, bukan kabir, tapi akbar. Bila kalimah yang menggunakan pola af'al, dia nak merujukkan pada maksud lebih. Lebih besar. Daripada apa? Min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Baik. Ayat ini sebagai jawapan kepada persoalan tadi ni. Bila Allah sebut, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih hebat penciptaannya daripada langit? Jadi sudah pastilah Allah dah sebutlah yang lebih hebat, yang lebih besar penciptaannya adalah langit dan juga bumi. Walakin aktsaran nasi la ya'lam. Tetapi Allah kata ramai di kalangan manusia ni, kebanyakan manusia ni tidak mengetahui. Tak tahu ni bukan apa? Tidak tahu sebab dia tidak memikirkan, tidak menyedari akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ni apa bukti yang langit itu lebih hebat, lebih besar daripada kita? Maka dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat ke-47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Subhanallah. Langit ini hebat kan? Jadi hebatnya langit ini, siapakah yang menciptanya? Subhanallah. Siapakah yang mencipta langit tersebut? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bersumpah demi langit. Dalam surah Asy-Syams pada ayat ke-5. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya. Perhatikan di sini. Bila kita lihat pada ayat yang seumpama ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah demi langit? Dalam Quran banyak ayat-ayat sumpah disebut sebagai aqsam, al-aqsam, iaitu ayat-ayat sumpah. Sebagai contoh, kita baca surah Al-Asr, wal-Asr, Allah bersumpah demi masa, kan? Wal fajr, Allah bersumpah demi waktu subuh, demi waktu fajar. Wasyams, Allah bersumpah demi matahari, kan? Kalau kita perhatikan, banyaknya makhluk-makhluk, ciptaan-ciptaan Allah yang Allah bersumpah. Baik, kita fokus pada salah satu daripada banyak-banyaknya makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala sumpah itu, ialah langit. Pertama sekali, kita ringkaskan. Jadi kenapa Allah bersumpah demi langit dan apakah tujuan serta hikmahnya? Yang pertama sekali, uslub ni maksudnya gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang Arab ni, kalaulah dalam kehidupan mereka ni, kalau tak keluar perkataan sumpah ni, perkataan sumpah ni apa? Wallah.
Kalau siapa yang pernah bermuamalah dengan orang Arab, dia biasa dengar kat telinga dia ni. Sebab dulu walaupun 5 tahun saya duduk di Mesir, waktu belajar di Al-Azhar dulu, inilah dia perkataan-perkataan yang selalu dengar. Wallah, ataupun kalau nak lebih keras lagi disebut wan nabi. Demi Allah, demi Nabi. Bila sebut itu apa maksudnya? Pertama, dia nak mengukuhkan pada kebenaran ataupun nak menafikan sesuatu. Wallah, macam kita lah. Ada orang tuduh kita buat sesuatu yang kita tak buat. Kita sebut demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. 3 kali. Sebab huruf sumpah ni ada 3. Waw, ba dengan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Baik. Jadi, uslub gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab ni selalu mereka ni bersumpah. Lalu mereka bersumpah. Jadi Allah gunakan uslub yang sama sebab Nabi berhadapan dengan orang Arab Quraisy. Maka bila digunakan dengan uslub yang pakai oleh orang Arab, maka ia lebih mudah untuk difahami sepatutnya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya Allah bersumpah ialah supaya dapat menambahkan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Sebab kalimah sumpah ni dia termasuk dalam satu kategori iaitu harfut taukid. Huruf-huruf yang menunjukkan maksud penegasan, penguat. Bila sebut wallah, di sini Allah sebut apa? Was-sama, dalam surah Asy-Syams ini, was-sama, demi langit. Yang ketiga, hikmahnya lagi ialah apa yang disumpahkan itu, contoh dalam ayat ini was-samai, merujuk pada langit, adalah hebat. Bila Allah bersumpah tentang sesuatu itu sangat hebat. Contoh yang lain kalau kita nak cuba kaitkan dengan masa. Kita tak nampak masa, tetapi kita menyedari akan kehadiran masa, akan kehilangan masa, akan berharganya masa. Subhanallah. Tapi masa tu ada. Sekarang ni sedang berlalunya masa. Subhanallah. Dan akan sampai satu masa, iaitu yang kita ni akan kembali kepada Allah, yang namanya ajal. Sampai ajal, meninggal kita. Begitu. Jadi di sini, bila Allah sebut tentang langit, maka sudah pasti langit itu sesuatu yang agung. Sesuatu yang hebat. Sekaligus, bila apa yang disumpah itu hebat, ini membuktikan keagungan pencipta. Masya Allah. Kalaulah ada satu makhluk yang begitu hebat, kita katakan langit itu, sudah pasti yang menciptanya itu lebih hebat. Dan yang keempat di antara hikmah lain ialah bila Allah bersumpah kepada satu-satu perkara yang disumpahkan itu, sebab apa? Supaya kita boleh ambil perhatian terhadap apa yang disumpahkan. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat yang ke-27 daripada surah An-Nazi'at, iaitu Allah soal kita, Allah tanya kita, khususnya kepada orang yang tak percaya kepada hari kebangkitan ni, antara penciptaan kamu, wahai manusia, dengan penciptaan langit, mana yang lagi hebat? Mana yang lagi power? Mana yang lagi besar? Dan Allah sebutkan bahawa yang langit itu banaha. Allah yang benanya. Allah yang angkatnya kedudukannya. Allah yang cipta besarnya, luasnya itu. Maka di sini muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dengan jelas kita dipaparkan pada ayat yang pertama ini, inilah dia ayat yang berbentuk sebagai dalil aqli. Dalil maksudnya pembuktian secara akal, menunjukkan bahawa hari kebangkitan itu benar. Kenapa? Kalaulah langit yang sebegitu hebat Allah boleh cipta, daripada dulu langit itu umat Nabi-Nabi sebelum daripada kita, umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Musa, umat Nabi Zakaria dan sebagainya, sampai ke hari ini umat Nabi Muhammad SAW berada di bawah langit yang sama. Masya Allah, sudah berkurun-kurun lamanya. Sampai ke hari ini kita masih lagi berada di bawah langit yang sama. Subhanallah. Apa lagi yang boleh menyebabkan kita ingkar pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebab itu ayat ini sebenarnya memang khusus kepada orang yang masih lagi tak percaya kepada hari kebangkitan, bahawa Allah nak tunjuk pada mereka, sekarang ni langit, kamu boleh tengok langit. Jadi apa yang kamu dapat daripada langit? Maka bila lihat kepada langit, bagi mereka yang melihatnya secara mendalam, dia akan memikirkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebut lagi pada kedudukan langit itu, Allah sebut apa? Sambungan ayat ke-28. Bila rujuk pada nota masing-masing, lihat ya, sambungan ayat ni tak habis lagi. Allah kata apa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Yang langit itu, dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Rafa'a ni maksud dia angkat. Maksud angkat tu daripada bawah naik ke atas. Jadi kedudukan langit itu berada di atas yang tinggi. Samkaha. Samkaha, daripada kalimah samaka, dia nak merujukkan kepada maksud satu bahagian yang paling atas. Kalau kita panggil rumah kita di bahagian atas, di paling ceiling. Maka samka ni juga disebut dengan ceiling. Maksud bahagian yang berada di bahagian paling atas. Fasawwaha, bukan hanya Allah letakkan bahagian atas, tapi Allah sempurnakannya. Bagaimana cara Allah menyempurnakan langit? Baik, boleh rujuk sama-sama dalam surah Ar-Ra'd pada ayat kedua. Baik, ayatnya adalah potongan ayat. Ayat ni panjang lagi. Cuma saya nak fokus kepada ayat yang kita bincangkan. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Betul ke tak betul? Hari-hari kita tengok langit. Bila kita tengok langit, apa yang boleh beri refleks pada diri kita? Adakah hanya sekadar tengok langit waktu, sebagai contoh, matahari terbenam ke, ataupun matahari terbit ke, ataupun ada pelangi di langit, kita rasa wah cantiknya. Rugi kalau macam tu. Jadi sekarang ni bila kita tengok langit, subhanallah, bagi mereka yang ulul absar ataupun ulul albab, dia akan merasakan betapa kerdilnya kita ni sebagai manusia. Walaupun Allah sebut dalam Quran, kata ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, tetapi bila Allah tunjukkan pada kita ciptaan-ciptaannya yang lain, kita rasa, ya Allah, ada lagi ciptaan yang hebat. Masya Allah. Baik, perhatikan lagi, bagaimanakah Allah menyempurnakan langit itu? Boleh dirujuk dalam surah Al-Buruj pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Di langit yang mempunyai tempat peredaran bintang. Buruj tu maksudnya gugusan bintang. Subhanallah. Kita belajar dalam ilmu sains, dulu kita belajar macam mana pelayar di laut, mereka nak tahu arah, dia perlu lihat ke langit pada malam hari sebab ada di bintang, ada di buruj, maka boleh menentukan arah. Subhanallah. Jadi kalau kita baca surah Al-Mulk pun kita nampak juga Allah gunakan istilahnya bintang-bintang dengan masabih yang berada di atas itu untuk apa? Rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan yang curi dengar penghabaran daripada langit. Masya Allah. Jadi Allah jadikan, Allah sempurnakan bukan hanya sekadar kedudukan langit itu berada di atas macam tu saja. Maka ada fungsi-fungsi yang Allah Ta'ala sempurnakan pada penciptaan langit. Kalau tadi Allah sebutkan dengan tanpa tiangnya, kemudian Allah sebut lagi bahawa adanya di langit itu buruj, iaitu gugusan bintang. Adanya, kalau bintang dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa kalimah. Dalam Quran ada nyatakan maksudnya nujum ataupun kawakib. Itu nama-nama bintang tu kan. Jadi Allah sebut kepada kita bagaimana Allah sempurnakan kedudukan langit itu. Juga dalam surah Az-Zariyat ayat ke-22, boleh buat catatan, Allah sebut juga di antara lain apa yang ada pada langit itu, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kamu
dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kamu baik. Dalam ayat ni kita boleh rujuk dalam tafsirannya, boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara rujukan yang saya rujuk. Dalam ayat ni dia menyebut kepada dua maksud. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada sebab-sebab rezeki kamu. Yang pertama sekali, daripada langit itu turunnya hujan. Dengan hujan tersebut menyemburkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Daripada situ kita dapat makan. Bahkan buah-buahan sebagai contoh. Rumput yang hidup menghijau, lalu binatang-binatang ternak makan, akhirnya kita makan binatang-binatang ternak tersebut, lembu, kambing dan seumpamanya. Maka itu dalam bentuk rezeki. Yang kedua, iaitu rezeki yang berada di langit ini, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kamu, iaitu yang telah Allah Ta'ala tetapkan takdir kita ini di Lauh Mahfuz. Itu dua maksud. Juga kalau kita lihat dalam surah Qaf pada ayat ke-9, ini yang lebih zahir, ayat zahir pada ayat tadi ni, Allah sebut apa? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan, lihat ya, Allah guna kalimah nazzalna daripada kalimah nazzala ni. Kalimah ni nazzalna, kalimah asal nazzala. Dia ada beza ya, kalimah nazala dengan nazzala. Nazala Allah Subhanahu wa taala hanya sebut turunkan saja. Tapi kalau nazzala, kalimahnya itu merujuk ya Allah turunkan tu bukan sekali tapi berulang-ulang kali, banyak kali. Subhanallah. Cuba lihat ya, bagaimana Allah sebut dalam ayat ini, dan kami turunkan dari langit itu air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dituai. Subhanallah. Maka kalau kita perhatikan hebatnya ciptaan langit itu, kalaulah tak ada langit, macam mana dapatnya hujan? Allahu Akbar. Hebat kan penciptaan langit ini? Maka sebab itu kita nak sama-sama kongsikan apakah yang boleh kita tadabbur. Ini part yang pertama pada segmentasi ayat 27 sampai 33. Segmentasi yang pertamanya, perhatikan, ternyata penciptaan langit lebih hebat berbanding manusia yang hanya makhluk yang diciptakan daripada air yang hina. Yang ni kita tak boleh nak nafikan. Tak kiralah siapa pun kita, kedudukan kita raja ke, pemimpin hebat ke, tetap kita berasal daripada nutfah, daripada air mani. Tetapi manusia bersikap derhaka dan melampau batas terhadap Allah yang menciptanya. Pelik ke tak pelik? Sepatutnya mereka merasakan, ya Allah, aku bersyukur, memikirkan bila melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lebih kita menunjukkan kita ni seorang hamba. Jadi sebab itulah sama-sama kita renungkan, muhasabah diri. Hebatnya penciptaan langit, sepatutnya manusia berfikir dan menyedari kebesaran dan kekuasaan Allah serta mengimaninya. Sepatutnya begitu. Jadi ayat 27 sampai ayat ke-28 sepatutnya boleh menyebabkan kita ini seseorang yang berfikir serta menyedari akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti kita akan beriman dengan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Maka sebab itu sama-sama kita perhatikan, ini adalah ayat yang sepatutnya boleh menjadi satu turn point pada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nak kata ni, golongan orang apa ni? Ulul albab, orang yang berakal, hati faham ni pada loop tersebut. Dan orang ini sentiasa mengingati Allah, tak kira masa, tak kira tempat, tak kira keadaan, walaupun dalam keadaan berdiri ke, duduk ke, berbaring ke, mereka ni memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam keadaan mereka memikirkan itu, mereka berdoa pada Allah. Apa doa dia? Ni boleh amal doa ni. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabanna. Wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini, maksudnya ciptaan yang kita tengok tu, dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Baik, ayat ini disebutkan dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, yang mana dijadikan sebagai doa apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Contohnya kita tengok langit, kita tengok lautan, kita tengok pokok-pokok, satu perkara yang sangat-sangat ajaib, hendaklah kita berdoa seperti mana doa yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 191. Siapa yang baca doa ni? Inilah dia orang-orang yang berakal faham, iaitu ulul albab. Sebab apa? Mereka ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka lihat langit dan bumi, maksudnya penciptaan langit dan juga penciptaan yang ada di bumi ini, mereka berdoa kepada Allah, iaitu dengan doa Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabanna. Wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, boleh amalkan doa ni, boleh buat catatan, dan juga boleh tulis, tengok surah Ali Imran ayat 191, ataupun nanti selepas habis kelas pada pagi ni, saya akan bagi, saya akan sedekahkan slide ini. Saya dah buat, saya dah bentuk PDF. Siapa nak nanti boleh klik ataupun boleh komen dekat Facebook saya, minta ustaz boleh tak saya nak dapatkan apa nama nota ataupun slide yang saya sediakan ini. Jadi bolehlah tengok sama-sama. Maksud kod tak sempat nak cari dan sebagainya. Baik, alhamdulillah, maka dapat sesuatu pada pagi ini. Baik, habis pada part yang pertama, iaitu ayat yang menyebut tentang apa? Tentang kehebatan langit. Dalam banyak-banyak perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak suruh kita fikir ni. Baik, kalau kamu tak percaya nantinya adanya hari kebangkitan, perkara pertama yang Allah suruh kita tengok dan fikir ialah langit. Jadi mudah-mudahan dapatlah sesuatu daripada apa yang saya kongsikan tadi. Mungkin kalau kita banyak lagi membaca dan banyak lagi tadabbur dengan para asatizah yang lain, mungkin dengan guru-guru yang lain, kita akan dapat tambah lagi rasa betapa ya Allah kerdilnya aku sebagai seorang manusia. Baik, kita sambung ayat berikutnya. Baik, sebab masa kita amat mencemburui kita. Baik, ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia ni siapa? Allah Ta'ala lah. Allah menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Subhanallah. Daripada dulu sampai sekarang, daripada mula kita lahir sampailah waktu hari ini, usia kita ni, mungkin ada 5 series, ada 6 series, 7 series pun ada. Berapa banyak kali kita jumpa siang, berapa banyak kali kita jumpa malam. Siapa pernah kira?
Berapa kali kita jumpa siang? Berapa kali kita jumpa malam? Masya Allah. Tak pernah terfikir pun kita nak kira berapa kali jumpa siang, berapa kali kita jumpa malam kan? Baik. Jadi sebenarnya kita nak tengok kan, kejadian siang dan malam ini merupakan satu tanda kekuasaan Allah. Dan inilah tanda yang tidak siapa yang boleh menafikan. Perhatikan dalam surah Al-Fussilat ayat ke-37 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari mahupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, perhatikan. Ayat ini sangat jelas. Ayat ini menyebutkan kepada kita, wa min ayatihi, daripada banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sebutkan pada ayat ini ada 4. Pertama, al-lailu, malam, wan-naharu, siang, wasyamsu, matahari, wal-qamaru, bulan. 4 perkara ni. Apa yang kita fikir dalam bentuk saintifiknya? Setiap hari kita akan lalui waktu malam dan siang. Dan pada waktu siang hari, maka di sana Allah Ta'ala telah ciptakan satu makhluknya bernama matahari. Kalaulah tidak ada matahari ini, musnah ekosistem yang berada di bumi ini. Tidak mungkin ada hidupan-hidupan yang boleh hidup. Dan kalaulah bukan kerana matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang cerah, terang benderang seperti mana yang kita dapat pada waktu ini, iaitu pada waktu siang. Begitu juga pada malam hari, matahari lenyap, maka timbulnya pula bulan. Subhanallah. Maka hari demi hari dalam keadaan kita hidup di atas muka bumi ini, dalam pada waktu itu Allah sentiasa memperlihatkan kekuasaannya kepada kita. Tapi alangkah teruknya, alangkah kufurnya manusia itu, yang mereka ini sepatutnya dengan memerhatikan dan sedar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang kufur, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana orang-orang kafir Quraisy. Kenapa saya sebut macam tu? Baik, kalau sama-sama ada mushaf, boleh rujuk surah Abasa. Kalau siapa ada mushaf, boleh buka surah Abasa. Saya tak masukkan dalam nota, dalam slide ini. Cuma saya just nak sebut sikit. Dalam surah Abasa, iaitu pada ayat ke-17, surah Abasa pada ayat ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Allah kata apa? Celakalah manusia yang ingkar, alangkah kufurnya dia. Baik, ada sebab kenapa turunnya ayat tersebut. Turunnya ayat tersebut adalah disebabkan, iaitu ada di kalangan orang-orang Arab Quraisy ini, mereka ini menjadikan bintang sebagai salah satu sembahannya. Di langit itu, di langit, bila Allah ciptakan langit pada malam hari, bintang ni dia hanya ada pada waktu malam saja. Pada waktu malam itu sepatutnya mereka melihat kekuasaan Allah,
tetapi mereka menjadikan di antara bintang itu yang disebut sebagai bintang Asy'ara, mereka menjadikan bintang itu sebagai sembahannya, sebagai tuhannya. Betapa teruknya orang kafir ni. Merujuk kepada kafir Quraisy. Jadi sebab itu Allah sebut, janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Allah sebut dengan jelas. Hebatnya matahari, hebatnya bulan, hebatnya siang, hebatnya malam. Bukan kita sembah kepada makhluk, tetapi kita sembah kepada siapa yang menciptakan makhluk tersebut. Baik. Lagi kita lihat, apakah hikmah kejadian siang dan malam. Dalam surah Al-Isra ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Allah sebut jelas dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Apa maksud tanda ini? Nak tahu malam atau siang itu, iaitu pada waktu malam gelap, waktu siang itu cerah. Kenapa Allah jadikan begitu? Agar kamu mencari kurniaan dari Tuhanmu. Itu satu. Sebab waktu malam Allah jadikan itu untuk kerehatan. Cuba kita tengok kan, pada waktu senja kan, binatang-binatang pun pulang ke rumah. Tengok burung berterbangan, bersekawanan begitu pulang ke rumah. Begitu juga manusia penat-penat lelah kerja balik ke rumah begitu. Bezalah kalau orang kerja shift tu special case kan. Tapi nak katanya itulah dia kehidupan. Malam memang Allah jadikan untuk kerehatan dan siang itu untuk kita keluar untuk mencari rezeki. Jadi nak kata kat situ pun dah ada satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Allah jadikan adanya siang, adanya malam. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Subhanallah, hari ini kalender yang kita gunakan, kita manfaatkan sampai hari ini dah masuk, dah penghujung bulan Januari dah. Berapa tarikhnya sekian akan berubah lagi. Semuanya itu melihat bilangan daripada apa ni? Siang malam begitu. Subhanallah. Dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Tak nampak lagi ke? Allahu Akbar. Lagi nak sebutnya dalam surah Az-Zumar ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl wa sahhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedarkah kita tentang keadaan ini? Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan, dan kedua-dua itu adalah makhluk sama macam kita. Kita ni pun makhluk. Tapi apa yang membezakan mereka dengan kita? Matahari dan bulan sentiasa patuh, sami'na wa ata'na, pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bayangkan, kalaulah matahari dan bulan itu enggan turut perintah, apa yang akan berlaku? Sepatutnya waktu siang, malam juga nak berlaku waktu itu. Siang dan malam serentak, apa jadi? Dan di sini sebut dengan jelas, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Pada garis edar, matahari dan bulan itu, mereka ini sentiasa mengikut aturannya.
tidak lambat, tidak cepat. Subhanallah. Maka sebab itu hari ini cuba tengok manusia bagaimana. Bukan kita kata kepada orang kufur saja ni, kepada orang yang beriman sekalipun. Ada waktunya imannya berada dalam keadaan baik, berada di atas, dia buat semua apa yang diperintahkan. Ada kali iman itu berada di bawah. Ada di antara perkara-perkara yang tidak beres. Ada yang buat lambat, ujung-ujung waktu baru selesai. Kan? Maka ini nak menunjukkan bahawa manusia ini perlu sedar bahawa dalam keadaan kita, ya Allah jadikan ahsani takwim ini, nak mengatakan bahawa Allah tunjukkan kepada kita makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan kepada kita supaya kita boleh sedarkan diri kita, supaya boleh kita muhasabah. Jadi hebatnya semua-semua itu, siapakah yang mengatur siang dan malam? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 80 Allah Ta'ala jelaskan, wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah juga yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Hari ini ada manusia yang hebat, boleh cipta itu, cipta ini dan sebagainya. Siapa yang waktu ini dia boleh halang daripada waktu gelap itu daripada bertukar kepada waktu siang? Contoh, sampai pukul 7 kan, dia nak gelap lagi. Sebab apa? Dia nak tidur lagi. Dia nak terus lagi mimpi indah tu. Jadi dia nak gelap lagi. Bolehkah dia nak tahan daripada matahari nak terbit? Tak boleh. Kenapa? Sebab matahari dan juga bulan itu kedua-duanya adalah makhluk Allah yang sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apakah anda menyedari kekuasaan Allah pada kejadian siang dan malam? Soalan ini saya lemparkan kepada diri saya dan kepada semua. Dalam surah An-Nur ayat ke-44 Allah Ta'ala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan juga siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Penglihatan yang mana ni? Bukan guna mata kepala ni ya, mata hati. Allah berikan kepada kita hati. Sebab tu bila sebut tentang hati ni, hati manusia ni dia ada 4 lapis. Hati yang bahagian luar sekali disebut sebagai sadrun. Kemudian yang bahagian dalam namanya qalbun. Kemudian yang lebih dalam namanya fuad. Dan yang paling dalam iaitu disebut sebagai lub. Dalam Quran sebut dengan istilahnya ulul albab. Ada juga yang menyebut pada kalimah hati yang fuad itu merujuk kepada ulul absar, iaitu hati yang hanya terdapat pada orang-orang yang benar-benar beriman, hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hati orang yang benar-benar tahu tentang Allah, arif billah. Maka mudah-mudahan ya, bila mana kita belajar, kita menuntut ilmu, kita tadabbur Al-Quran, ianya akan menghidupkan hati kita. Bila lihat saja, tak perlu nak tengok benda-benda besar pun. Cukup hari ni kita tengok wajah kita pun cukup. Cuba bandingkan wajah kita yang ada pada waktu ini dengan 10 ataupun 20 tahun dulu. Apa yang kita boleh tadabbur bersama. Cuba tengok, pergi mana-mana tempat yang perlukan tiket, bila bagi IC, dia kata kita okey, bayar sepatutnya tiket tu harga 50. Jadi dia minta okey RM25 saja. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dah warga emas. 50% dia bagi diskaun kat situ. Jadi nak sebut apa ni? Nak sebutnya dengan hidup kita ni, dengan kehidupan kita ini pun boleh menyedarkan diri kita siapa kita. Tidak ada manusia yang boleh menghalang dirinya daripada tua. Tidak ada manusia yang akan sentiasa selama-lamanya berada dalam keadaan yang dia inginkan. Kenapa? Sebab kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam segala aturan yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita.
Maka begitu juga kalau kita melihat dalam surah Yunus ayat ke-6, masa pun menjemurui ni, kena cepat sikit. Allah Taala sebut dalam surah Yunus ayat ke-6, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Baik, kalau tadi Allah sebutkan yang mana pada kejadian siang dan malam itu, adanya pelajaran yang besar bagi orang yang ulul absar, kan. Kali ini dalam surah Yunus ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan juga di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Jadi hari ini konklusi ringkas pada ayat ke-29 yang sebut tentang kejadian malam dan juga siang ini ialah ada bezanya bagi setiap orang yang beriman itu maupun orang yang kafir bila mereka memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada alam ini. Contohnya kejadian siang dan malam. Bagi orang-orang yang bertakwa, disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-6, mereka menyedari bahawa terdapat kekuasaan Allah pada siang dan malam. Siapa mereka? Iaitu orang yang bertakwa. Begitu juga ada di kalangan mereka yang benar-benar menggunakan mata hati mereka untuk memikirkan ataupun menyedari kekuasaan Allah pada penciptaan siang dan juga malam. Mereka itulah orang-orang yang disebut sebagai ul absar. Maka nak sebutnya pada kita ini sebagai refleksi pada diri kita. Kalaulah hari ini kita melihat kepada alam ini, langsung tidak terbit dalam hati kita untuk mengagungkan Allah, maka ada something wrong pada hati. Ada something wrong pada hati kita. Mungkin kurangnya ilmu kita, mungkin kurangnya kita baca Quran, mungkin kurang tadabbur kita pada alam ini menyebabkan kita tidak merasai akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita perhatikan tadabbur pada ayat ke-29, iaitu kejadian siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan peringatan kepada manusia tentang waktu. Ini paling simple lah. Kalaulah kita lihat pada situasi kita siang dan malam. Siang malam. Maksudnya apa? Umur kita makin meningkat. Dan maksudnya apa? Semakin singkat kehidupan kita dengan dunia. Sebagaimana satu riwayat hadis Nabi SAW. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihhataka qabla saqimaka. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa fagharaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rebutlah, kata Nabi, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya sempit, ini kemiskinan, masa lapang sebelum tiba waktu sibuk, masa muda sebelum datang masa tua, dan masa hidup sebelum tiba masa mati. Semuanya melibatkan masa kita. Jangan bertangguh. Jangan tunggu satu-satu waktu dah bersedia baru kita nak berubah. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dengan hasutan godaan syaitan. Syaitan sentiasa nak tarik kita ikut dia masuk neraka. Kalau hari ini sudah kita nampak satu kebaikan, jangan kita tangguh nantilah. Tak apalah, nantilah waktu aku senang-senang barulah aku buat. Jangan. Nanti aku pencen lah baru aku buat. Jangan. Hendaklah kita bila dah tahu, bila dah kita berniat untuk buat kebaikan, buat terus. Jangan tangguh-tangguh lagu. Fastabiqul khairat. Bersegeralah, berebutlah untuk melakukan, bergegaslah untuk melakukan kebajikan. Begitu juga dalam keadaan kita yang sedar ini, dah tahu dah. Semua orang tahu kita akan menghadapi kematian. Dalam surah Al-Munafiqun ayat akhir Allah sebut apa? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wala yuakhirallahu, Allah Taala akan tangguhkan kematian hamba-Nya apabila tiba ajal. Sampai waktu tempoh dia
Dan waktu itu Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa, habis kan. Jadi dalam keadaan manusia tahu yang dia akan hadapi kematian, tapi hakikatnya ramai manusia yang masih lalai dan alpa. Nanti boleh rujuk surah Al-Anbiya ayat 1 sampai 4. Tapi saya sebut ayat 1 saja ni. Kan Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin hampir kepada manusia, iaitu hari perhitungan amal, hisabuhum. Bila hisab ni, kata Imam Ibn Katsir, hisab kat sini ada dua maksud. Yang pertama, waktu kita dibangkitkan nanti, di padang mahsyar, yaumul hisab tu, hari akhirat tu. Yang kedua, iaitu merujuk kepada kematian kita. Sebab dua keadaan ini adalah keadaan yang kita tidak boleh lagi beramal. Yang boleh beramal bila? Yang sekarang ni. Sewaktu telinga masih mendengar, sewaktu mata masih boleh melihat, sewaktu masih lagi dikandung hayat. Sedangkan dalam ayat ini sebut kepada kita, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Dia pun tahu akan hadap nanti ni akan adanya kematian. Dia pun tahu tak selama-lamanya muda, nanti sampai waktu tua. Dalam keadaan itu mereka masih lagi berada dalam keadaan lalai, lagi berpaling daripadanya, berpaling daripada akhirat. Jadi sebab itu sama-sama peringatkan diri kita, khususnya saya dan juga kepada semua yang mendengar dan melihat pada waktu ini, peringatkan diri kita, kita tidak punya masa. Kan? Sebab itu Allah peringatkan kepada kita dalam surah Al-As kan, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita tak mahu kita berada dalam kerugian. Baik. Maka sebab itu kita sama-sama pergi kepada part yang terakhir dalam perkongsian tadabbur kali ini. Kalau part pertama tadi cerita tentang apa? Pertama sekali tadi cerita tentang langit. Pertama tadi cerita pasal langit. Yang kedua cerita pasal siang dan malam. Dan yang ketiga kita cerita berkaitan tentang bumi. Baik. Allah Ta'ala berfirman sambungan ayat 30 hingga ayat 33, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu. Baik. Apakah yang kita boleh faham daripada ayat ini? Kita lihat satu persatu. Baik, ini adalah part yang ketiga, iaitu berkaitan tentang apa ni? Tentang bumi. Nanti kita akan belajar geografi pada ayat ini. Baik. Cuma saya ringkaskan di sini, nanti boleh rujuk pada ayat-ayat yang saya sebut ni. Baik, yang pertama sekali disebut pada ayat 30, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi, bila sebut tentang bumi, ayat ni bukan nak sebut tentang perbalahan antara dua grup yang kata bumi itu sfera dengan bumi itu flat. Dia kata letak tepi yang tu. Saya tak mau kaji yang tu. Cuma dah banyak dah ayat-ayat yang sebut dengan jelas kan. Kenapa Allah sebut yang bumi itu dihamparkan? Apakah maksud hamparan ini? Apakah maksud hamparan ini? Bila kita kaji, jangan kaji dalam bahasa Melayu, jangan kita kaji dalam maksud terjemahan bahasa kita. Kaji dalam bentuk terjemahan bahasa Arab. Kaji dalam bentuk bahasa Arab. Kenapa Allah sebut dalam ayat? Baik, pertama sekali cuba rujuk pada ayat 30 surah An-Nazi'at. Allah sebut wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Allah guna kalimah dahaha. Kalimah asal daha tu dal ha yang. Kalimah itu merujuk kepada maksud telur burung unta. Kenapa sebut macam tu? Telur burung unta ni daha. Cuba tengok bentuk dia. Bentuk dia bujur. Bujur. Bentuk telur macam telur. Bentuk telur. Dia adalah bentuknya bujur. Separa bulat begitu. Jadi nak menyatakan kepada kita yang dihamparkan itu ialah merujuk kepada satu keadaan permukaan yang luas kan? Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah An-Naba
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam naj'al arda mihada. Allah guna kalimah mihada. Kalau rujuk dalam surah An-Naba ayat ke-6, nanti rujuk ya. Cuma saya nak ringkaskan pada pertemuan kita ni. Mihad ini daripada kalimah mahdud. Mahdud ni maksudnya buaian. Apa kaitan dengan hamparan? Kenapa Allah sebut alam naj'al arda mihada? Bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Kenapa tak sebut sebagai buaian? Sebab tidak sesuai untuk dijadikan. Tetapi kenapa Allah guna kalimah mihad itu? Sebab Allah nak sebut apa fungsinya. Apa fungsi buaian kepada bayi? Buaian itu adalah tempat yang paling selesa bagi bayi untuk dia untuk pada waktu itulah dia tidur gitu. Sama lah juga Allah nak sebut, Allah jadikan bumi ni untuk apa ni? Ibaratnya macam bayi yang berada dalam buaian. Selesa tak kita berada di dunia ni? Masya Allah. Boleh faham kenapa Allah sebut dengan kalimah mihad. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala sebut dengan kalimah firasyan. Firasyan ini maksudnya permaidani. Masya Allah. Kenapa Allah sebut hamparan itu dalam bentuk yang kalimahnya firash, menunjukkan pada maksud permaidani, iaitu satu tempat. Cuba tengok red carpet. Kalau Agung yellow carpet lah. Bila dihamparkan itu apa maksudnya? Sebagai bentuk penghormatan. Sememangnya Allah sediakan yang terbaik untuk manusia. Tapi alangkah teruknya manusia tidak menyedari hakikat yang Allah Ta'ala banyak kurniakan rahmatnya kepada kita. Baik. Kemudian dalam surah Qaf ayat ke-7. Nanti semua ayat ini cuba rujuk ya. Saya hanya sebut kalimahnya saja. Baik. Dalam surah Qaf ayat 7 disebut kalimahnya madadnaha. Cuma pada ayat ini saya tak sebut dia punya kalimah dia, saya ambil kalimah masdar dia. Maddan. Maddan ini maksudnya apa? Membentangkan. Jadi di sini Allah sebut maksud hamparan itu dengan Allah bentangkan luas. Maka bumi ini satu tempat yang luas untuk didiami oleh manusia. Sebab tu ada ayat Allah suruh kita mengembara, pergi tengok kebelahan bumi yang lain, di benua yang lain, bagaimana bentuk rupa bumi dan sebagainya. Dan ada juga yang Allah sebut dengan kalimah bisatan dalam surah An-Nahl ayat ke-12. Bisatan ini juga maksudnya hamparan, tetapi dengan maksud asal bisatan ini merujuk kepada satu kawasan yang lapang. Masya Allah. Allah jadikan memang bumi ini satu tempat yang sesuai untuk didiami oleh manusia. Jadi semua benda ini dengan hanya satu maksud yang membawa maksud kepada hamparan ini tadi, dengan pelbagai perkataan dan istilah yang Allah guna ni, semuanya ada fungsi-fungsi yang tertentu supaya apa? Supaya manusia ini sedar betapa yang Allah Subhanahu Wa Taala ini berikan banyak kurniaan kepada manusia. Sedar ke tak sedar? Baik. Itu pada ayat ke-30. Kemudian pada ayat ke-31 Allah Ta'ala sebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah memancarkan daripada bumi itu mata-mata air, dan daripada mata air tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kat sini Allah nak peringatkan kita tentang apa? Tentang air. Baik. Air ni sememangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan untuk kita adalah untuk kehidupan. Asalnya bumi ini 70%-nya air. Tetapi airnya itu bukanlah air untuk kita minum. Sebab 70% itu ialah air laut. Jadi mana air yang boleh diguna ni? Air tawar ni. Sebenarnya tak ada. Tetapi Allah jadikan langit. Ni permulaan balik tadi tu, pada permulaan ayat 27 tu. Allah ciptakan langit ni. Salah satu fungsinya daripada langit ini turunnya hujan. Dengan hujan tersebut bila mengalirnya di bumi ini adanya kawasan-kawasan tadahan air. Ada kawasan gunung-gunung, bukit-bukit, pokok-pokok dan sebagainya, meresapkan air tersebut, dan daripada situ keluarnya pula air mata air. Cuba kita tengok dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu semuanya ada hikmah masing-masing. Jadi cuba bayangkan kalaulah satu ketika yang sumber air tawar ini, air mineral ini tidak ada, habis, apa berlaku?
Hal ini Allah Ta'ala sebut di penghujung surah Al-Mulk yang selalu kita baca tiap-tiap malam. Kan? Surah Al-Mulk ni surah yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat ajib. Sebab surah ini ditamatkan dengan persoalan. Tengok soalannya apa. Allah kata apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad, terangkan kepada aku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kamu? Soalan ini jawapannya ada pada keimanan masing-masing. Kan? Maka sudah pastilah kita orang beriman, kita akan kata apa? Allah Ta'ala yang mendatangkan air tersebut. Maka di sini pada ayat 31 Allah sebut dengan jelas kepada kita supaya kita sedar bahawa dengan asbab rahmat daripada Allah, maka disebabkan dengan turunnya hujan tersebut, lalu adanya kawasan di tanah-tanah di bumi ini yang menyimpan air, keluarnya mata air, dan sumber air itu jugalah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan baik. Kemudian Allah sebut lagi pada ayat ke-32, wal jibala arsaha. Allah jadikan gunung-gunung itu dipasakkannya dengan teguh. Kan? Dalam surah An-Nahl ayat ke-15 Allah Ta'ala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Muslimat rahmati Allah, dulu saya ingat pada penghujung tahun 2 tahun lepas, waktu kami tadabbur pada surah An-Nazi'at ini, saya sempat untuk buat sedikit kajian. Kan? Kalau saya tolong perbetulkan saya, sebenarnya kandungan yang berada di bawah bumi ini, yang tanah-tanah yang berada di bawah kita ni, sifatnya sentiasa bergerak. Tetapi disebabkan adanya gunung ganang, dia diibaratkan sebagai pasak ataupun paku yang menyebabkan pergerakan bawah tanah tadi ni statik, tak boleh bergerak. Cuba bayangkan, kalaulah gunung ganang ni hancur, apa yang akan berlaku? Masya Allah, sudah pastilah itulah saat yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Nak sebutnya, sayangnya, kasihnya Allah pada kita, Allah bagi sempurna bumi ini untuk kita diami. Kan? Allah jadikan adanya gunung ganang itu supaya tempat yang kita duduk ini sentiasa dalam keadaan aman. Tidak bergerak sini. Kalau bergerak lagu tu apa jadi? Sebab tu Allah sebut pada penghujung ayat ni, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat akhir sekali Allah sebut mata'allakum wali'an'amikum. Allah kata apa? Semua tu tadi yang Allah sebut daripada permulaan ayat 30 sampai ayat 33 ni, Allah kata semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu. Kan? Bermula sekali Allah sebut apa? Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan kita duduk, untuk kita diami, tempat tinggal kita. Kalau kita di Malaysia, subhanallah, kan? Orang yang berada di negeri Pahang lain bentuk muka buminya dengan orang yang berada di Pulau Pinang, di Kedah lain. Kan? Sama juga orang yang berada di selatan tanah air, lain bentuk muka buminya. Maka di situ kita lihat lagi lebih jauh ke benua-benua yang lain, negara-negara yang ada 4 season lain pula bentuk muka buminya itu. Maka nak sebutnya pada kita, semuanya itu Allah ciptakan, Allah jadikan untuk siapa? Untuk manusia, juga binatang ternak. Kenapa? Dengan Allah jadikan keluarnya air daripada perut bumi, iaitu air tawar, air yang menyebabkan boleh kita ambil untuk kehidupan kita, untuk makan pakai kita, kemudian untuk binatang ternak ini. Dan juga Allah jadikan adanya gunung ganang sebagai pasak bumi ini supaya kita teguh tidak bergerak itu. Semuanya itu ialah mata', kesenangan. Allah jadikan semuanya itu untuk kita. Jadi sampai ayat ini, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh faham? Sampai kepada ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjukkan kepada kita betapa semua ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita
sampai ke saat ini adalah untuk menunjukkan kenapa masih lagi ada orang yang mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan begitu banyak rahmat, begitu banyak kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi sebab itulah pada ayat ini, dia adalah ayat di antara ayat-ayat yang terkandung dalam surah An-Nazi'at untuk apa? Untuk counter balik kepada apa yang dikufuri ataupun apa yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi bahasa mudahnya sebagai penutup ini, ayat ni sebenarnya kita boleh gambarkan beginilah. Cuba kita fahami situasi, ada seorang ini dalam keadaannya miskin, dalam keadaannya lemah. Jadi tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia datang dan dia perlukan bantuan. Macam-macam bantuan dia bagi. Macam-macam bantuan dia bagi. Daripada dia ni tak boleh nak meneruskan kehidupan, dan hari ni Alhamdulillah boleh beli rumah sendiri. Mungkin asbab dia berniaga dan sebagainya, dengan bantuan yang orang bagi tadi ni, dia boleh beli rumah sendiri, boleh beli tanah kebun sendiri, boleh macam-macam, dia boleh kereta besar dan sebagainya. Dalam keadaan itu, tiba-tiba bila mana dia telah mendapat nikmat yang banyak yang telah diberikan kepadanya, mungkin tak perlu dibayar pun, dalam keadaan itu dia bertindak tidak melakukan sesuatu yang hak setelah apa yang diberikan kepada orang yang memberi tadi ni. Jadi sepatutnya mungkin dia diucap terima kasih. Terima kasih, kalau bukan kamu yang bantu saya, saya takkan jadi macam ni. Saya tidak akan mendapat nikmat-nikmat yang sebegitu banyak dan sebagainya. Dan akhirnya orang yang seperti ini terus dia merasakan bahawa yang apa yang dia dapat ni adalah hasil daripada penat lelah usaha dia. Sebab itu kita diperingatkan dengan kisah Qarun dalam surah Al-Qasas. Nanti boleh rujuk kisah tentang Qarun, yang mana Allah Ta'ala telah laknat Qarun itu sebab apa? Disebabkan harta yang dia rasa, dia dapat kekayaan, dia dapat harta semua ni adalah asbab usaha dia. Tetapi kena ingat, hari ni apa yang kita dapat bukan semata-mata kerana usaha kita, tetapi ianya dengan sebab izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Ta'ala rakamkan kisah Qarun ini sebagai satu peringatan besar kepada kita. Jangan jadi orang yang kufur kepada Allah. Jangan jadi orang yang kufur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita apa yang berlaku kepada Qarun. Jadi di sini nak refleks pada diri kita, bila kita dapat segala nikmat-nikmat ini, semuanya kita kembali kepada Allah. Marilah saya ajak diri saya dan kepada semua untuk perbanyakkan ucap syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, dan juga kita doakan supaya kita sentiasa diperteguhkan bila melihat segala kebesaran-kebesaran Allah ini, ciptaan-ciptaan Allah ini, meneguhkan lagi keimanan kita. Wallahu alam. Hanya sekadar itu yang boleh saya kongsi pada waktu ini. Yang baik, yang buruk semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang buruk itu disandarkan kepada kelebihan dan keilmuan saya. Saya mohon maaf seandainya terkasar bahasa terlebih bicara, dan insya-Allah mudah-mudahan jika diberikan kesempatan lain kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Sekadar itu sahaja, kita tangguhkan dulu dengan membaca tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah segala dosa guru-guru kami, ampunilah segala dosa pasangan-pasangan kami, ampunilah segala dosa anak-anak kami, dan ampunilah segala dosa sahabat handai kami, ya Allah, dan ampunilah segala dosa muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang lemah, sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang zalim.
tatkala mana Engkau kurniakan kami nikmat-nikmat-Mu, sedangkan kami masih lagi lalai, sedangkan kami masih lagi bergelumang dengan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dosa kami merimbun, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa besar kami. Ampunilah segala dosa-dosa kecil kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami sedar maupun tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu dan memohon kepadamu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami takut, ya Allah. Kami takut azab siksa kuburmu, ya Allah. Kami takut azab siksa neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan hindarikanlah kami daripada azab siksa-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang menerima segala taubat. Ya Allah, dan sesungguhnya Engkaulah yang segala yang memperkenankan hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya hari ini hari terakhir kami di dunia ini, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.